Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma nasitu min al-Qur'anil Karim wa ma nasitu min al-ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan perempuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak teringginya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Al-Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Ahya Ulumuddin bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebut lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah. Orang yang berilmu itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala darjatnya di atas orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang lainnya dengan 700 darajat. 700 darajat. Baina darajataini masiratu 500 am. Dan antara dua darjat itu perjalanan 500 tahun. Antara satu darjat dengan darjat yang lain perjalanan 100 tahun. 500 tahun. Jauhnya antara darjat dengan darjat itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan darjat orang yang berilmu itu 700 darjat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita kena belajar ilmu, kita kena menuntut ilmu ni untuk dapatkan ni. Alladzina utul ilma ni, orang yang diberi ilmu. Kalau kita tidak hadir ke majlis-majlis ilmu, macam mana kita nak dapat ilmu? Macam mana kita nak naikkan darjat kita? Ya, kita kadang-kadang masyarakat kita, bukan kita nak mengajar, bukan kita nak jadi ustaz, bukan, ada yang parah lagi, belajar, bila kita nak beramal syekh, amboi, belajar ni bukan beramal, belajar ni orang yang mengajar diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah untuk mengajar, orang yang belajar diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar, bukan beramal itu. Bahkan ini adalah sebaik-baik ibadat. Ada lagi buat alasan, biar sikit ilmu syekh, asal banyak amal. Masya Allah. Ya? Kalau dah sedikit ilmu, macam mana kita nak beramal? Fatihah baca sekerat je, hak molek. Sikit ilmunya. Fatihah. Macam mana nak sah mayang kita? Tak betul. Kadang-kadang alasan-alasan itu sebagai dalih. Jadinya kita nak kena belajar sama-sama. Salah satu caranya ialah hadir ke majlis-majlis ilmu di masjid, di surau. Tak kena bayar pun, percuma je. Ke sini kena bayar ustaz? Ustaz Pak Imam, Tak ada orang, Beri makan pula, ada pula. Beri jamuan pula, Dapat dunia, dapat akhirat. Ini yang kita nak ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hasanah, kebaikan pada kami di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami daripada api neraka. Itu dia orang Islam. Ya, manusia ni ada 4 golongan. Yang pertama apa? Yang pertama dia bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, dia bahagia dunia tapi sengsara di akhirat. Yang ketiga, dia sengsara di dunia tapi dia bahagia di akhirat. Kita sebut bahagia dunia, sengsara akhirat. Yang satu lagi,
sengsara dunia, bahagia akhirat. Tahan. Yang parah ni hak nombor 4 ni. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Allah, hidup di dunia dah lah susah, miskin misalnya. Di akhirat masuk dalam api pula. Masuk saya, masuk neraka. Ni parah. Hak kita nak hak nombor 1, tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Allahu akbar, ya. Mari ke masjid ni dapat ilmu, dapat juga dunia. Ada jamuan ke misalnya. Kalau tak ada jamuan makanan fizikal pun, ni jamuan makanan rohani hak ni yang kita nak bagi sihat hak dalam kita ni, bagi gemuk, bagi comel. Ni hak kita baca semua ni, kitab apa? Penawar bagi hati. Supaya hati kita ni jadi sihat. Hati tu roh lah. Hak ni kita nak baca tajuk kita pada malam ini. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Muka surat 20, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah baca mukadimah awalnya, tak apa kita baca sepintas lalu. Beberapa baris ini, ya. Dan padanya 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Sifat mazmumah ada 10. Ibu dia, ya. Tu belakang tu ada. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya 2 makna. Pertama, ya, qalbun jasmani, iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Qalbun, ini panggil heart dalam bahasa Inggeris. Qalbun, jantung. Jantung jasmani kita ni, hak yang berdegup sejak kita lahir, tak berhenti-berhenti lagi. Bila nak berhenti? Wallahu a'lam bissawab. Mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Kata Nabi SAW, umur umatku hanya 60 hingga 70. Kalau lebih sikit, kalau kurang sikit. Hak tu jantung jasmani. Baik. Yang kedua, qalbun rohani, iaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui, yang mengenal dan mendapat daripada manusia. Mendapat ni maksudnya yang memahami, yang mendapat ilmu, yang boleh ditujukan arahan kepadanya, melakukan arahan, tindakan, dan hakikat manusia. Itu hakikat manusia sebenarnya. Dan ia jua yang dihadapkan kepadanya perkataan, ya, khitab termasuk khitab syarak, arahan syarak kepadanya ditujukan kepada apa? Kepada hati kita, kepada jiwa kita. Dan bukan kepada tubuh badan fizikal kita. Buktinya bila kita mati, terangkatlah taklif itu. Tidak lagi kita wajib nak buat amalan-amalan, ibadat-ibadat yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ia jua yang disuruh dan yang dilarang. Dan ada bagi sangkut paut dengan qalbun jasmani, dan sungguhnya tercabang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana bersangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan arak dan jisim. Ya, ada sangkut pautnya qalbun jasmani ni yang fizikal, jantung kita itu, dengan qalbun, dia panggil qalbun rohani, ada sangkut paut. Dia kata seperti arak dan jisim. Arak ni sifat, jisim ni bertubuh badan, tubuh, objek. Ya? Itulah sangkut pautnya. Misalnya buku ini. Ini jisim. Warna dia adalah arak dia. Pak segi ni arak, sifat dia. Ya? Itu. Jadinya qalbun jasmani itu ada kaitan dengan qalbun rohani, seperti itulah. Artinya apa tuan-tuan dan puan-puan? Berhenti qalbun jasmani yang zahir itu, matilah kita, putuslah roh kita, nafas kita. Baik. Atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Yang memakai perkakas dengan perkakas, ya, tak boleh dipisahkan.
Tuan-tuan jelaslah tu, tak payah kita syarah lebih-lebih. Dan apabila disebutkan angka jantung di dalam kitab itu, maka dia kehendakinya makna yang kedua. Apabila disebut jantung, maksudnya kita panggil hati. Kita panggil hati. Kalau hati dalam bahasa Arab kibdah. Ni qalbun, memang jantung. Heart dalam bahasa Inggeris. Ya. Yang disebut dalam kitab ini, dalam kitab biasanya dalam kitab-kitab mana? Kitab-kitab tasawuf yang lain sebagainya, dia merujuk kepada apa? Makna yang kedua. Iaitu jantung rohani ataupun hati rohani. Dan ialah yang dia kehendaki dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulir ruhu min amri rabbi. Satu, tuan-tuan tengok di bawah tu suratul Isra ayat rakam nombor 85 ya. Artinya, bersabda olehmu hai Rasulullah. Bila dia terjemahkan daripada qul tu ya. Tuan-tuan tengok daripada mana pula mari terjemah hai Rasulullah. Qul itu ialah fi'il amar, maksudnya katakanlah wahai seorang lelaki. Apabila ditujukan perkataan itu, ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka qul yang dituju oleh Allah SWT ini, perintah untuk mengatakan itu ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Maksud amar itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Tentang roh ni kita tak tahu. Ya. Pendeknya, maksud pendek apa dia? Kesimpulannya, qalbun dan roh dan nafas, ketiga-tiganya satu makna. Baik. Satu makna je. Bila sebut qalb, hati, bila sebut roh, bila sebut nafas ataupun nafsun, nyawa, maka satu makna. Apa dia? Roh. Jadi jantung kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang disebut dalam kitab ini hati, ataupun kita sebut juga dengan bahasa hati, merujuk kepada roh. Bila roh ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu Taala. Jadi kita diperintah apa? Diperintah terima seadanya lah. Tak payah nak siasat-siasat, kita pun tak tahu hakikat roh tu macam mana. Di mana roh kita pun kita tak tahu. Tapi yang tahunya ada dalam tubuh badan kita. Ya. Bila berhenti jantung yang jasmani itu, putuslah nafas kita. Itu yang kita tahu. Bagaimana keadaan hakikat sebenarnya, kita tak tahu. Jadinya, yang kita tahunya ataupun yang kita, orang kata, betul-betul yakinnya, roh tu ada. Itu je. Bagaimana? Wallahu a'lam. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Ya tak? Jadinya kalau roh kita sendiri pun kita tak tahu bagaimana hakikatnya. Bagaimana zat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ya. Itu menunjukkan bahawa lemahnya kita ni, lemahnya akal kita. Baik. Pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya, berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali, ya, bacaannya betul Al-Ghazali. Al-Ghazali ni Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, meninggal dunia 505 Hijriah. 505 ya. Hujjatul Islam, orang yang sangat hebat, alim dalam banyak bidang ilmu, ya. Dan beliau merupakan rujukan utama sebenarnya dalam mazhab kita. Dari sudut mana? Dari sudut fiqahnya, alim faqih. Dari sudut tasawufnya, memang kita di Malaysia banyaknya aliran Imam Al-Ghazali, ya. Dari sudut akidahnya juga sangat hebat, ulama besar dalam
akidah ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah ataupun al-Maturidiyah. Ya, ni Imam Al-Ghazali ni seorang yang hebat. Di zamannya yang menjadi kawan dan yang menjadi lawan mengiktiraf keilmuan, kehebatan Imam Al-Ghazali ni, ya. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sebut Ghazali saja. Ghazali itu sebenarnya daripada Ghazal. Ghazali ni kerana ayah dia menenun ataupun memintal bulu. Ya. Ayah dia kerjanya itu. Maka dia nisbahkan kepada kerja ayah dia. Ghazal, ya. Kalau Ghazal tu nama binatang. Baik. Tapi kita biasalah dalam masyarakat Melayu kita sebut begitu. Ruqayyah sepatutnya kita sebut Rogayah saja. Ruqyah. Sebutnya Ruqayyah, sebutan Arabnya. Anak Nabi SAW. Tak. Dia sebut Rogayah saja. Gitulah. Tapi maksudnya kalau nama saya Muhammad Ridwan Ghazali, maksudnya Imam Ghazali inilah yang dimaksudkan. Ambil berkat nama Imam Al-Ghazali, ya. Ulama-ulama kita zaman-zaman dulu begitulah. Nama sebenarnya kita tak tahu. Tak tahu. Pasal kita tak ambil tahu sebenarnya. Kalau kita ambil tahu, kita tahu, ya. Sebut nama Imam Abu Hamid. Abu Hamid tu kunyah. Muhammad bin Muhammad. Siapa dia? Sudah. Sebut Al-Ghazali. Imam Ghazali. Tahulah. Kadang-kadang nisbah pada kerja dia, kadang-kadang nama kampung dia, kadang-kadang nama keturunan dia. Al-Syafi'i nama keturunan. Al-Bukhari nama tempat, nama kampung, nama negeri dia. An-Nawawi nama kampung dia, Nawa. Jadinya kita lebih ulama-ulama dulu begitu. Baik. Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, masih lagi kunyah. Abu Bakar kunyah, Abi Quhafah kunyah. Nama sebenar siapa? Terakhir saya buat tanya soalan. Saya tawarkan RM100. Siapa yang boleh jawab nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sebenar waktu forum Maulid Rasul di IPG Sultan Mizan hari Sabtu lepas. Ada yang menjawab, dia kata Abu Abdullah ibni Abi Quhafah. Tak betul lagi. Nama dia Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Baik. Itu memang soalan-soalan popular lah, bernilai RM100. Saya ceramah di sekolah, di mana-mana, RM100 siapa dapat jawab. Buat setakat ni tak ada lagi yang dapat jawab. Alhamdulillah, selamat duit saya. Baik. Di dalam Ihya Ulumuddin, ya, nama kitab Imam Al-Ghazali ni ada 5 jilid. 5 jilid. Kitab yang agung, kita boleh kata kitab yang agung bagi Imam Al-Ghazali ni, ya. Anak murid kepada Imamul Haramain, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Dan Imamul Haramain pernah kata Al-Ghazali ni bahrun mughriq. Lautan yang menenggelamkan. Maksudnya hebat ilmunya, penguasaan. Dan Al-Imam Muhammad bin Yahya menyebut Al-Ghazali huwa Syafi'i as-Sani. Imam Ghazali ni Imam Syafi'i yang kedua. Imam Syafi'i ni seorang yang sangat hebat, dan Syafi'i yang kedua ialah Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Orang yang sangat hebat sehingga dia panggil Hujjatul Islam, ya. Ada disebut Syekhul Islam, misalnya Imam Zakaria Al-Ansari itu Syekhul Islam, ya. Imam Ibn Taymiyah pun disebut Syekhul Islam sebagai, artinya seorang yang sangat hebat. Yang ini disebut Hujjatul Islam, ya. Kemudian lazimkan olehmu, jangan baca aulahum pula, baca kitab-kitab tua ni banyak istilah Arab ni ustaz. Dia kata aulahum ataupun bagi mereka. Sudah. Olehmu. Mim dia tu baris depan, olehmu. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela, iaitu hati kita itu kita jaga daripada sifat mazmumah, itu nama sifat yang dicela, sifat terkeji, zamimah,
Ya, orang Arab sifat as-sifatuz zamimah, sifat-sifat yang terkeji, seperti takabur, besar diri. Saya petang tadi dalam pukul 6 lebih tu buka WhatsApp. Di akhir WhatsApp kumpulan sekolah saya tu ada tercatat kata-kata yang menyebabkan saya tersentuh, sebenarnya sangat tersentuh. Dia kata, apa bunyi ni? Ada ahli maksiat masuk syurga kerana sungguh-sungguh bertaubat. Ada ahli ibadah yang masuk neraka kerana sombong, yakni merasa hebat. Astagfirullahaladzim. Ya? Ada ahli maksiat yang masuk syurga kerana bersungguh-sungguh dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ahli ibadat yang masuk neraka kenapa? Rasa diri dia hebat. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin ilmu tasawuf ni tak ada. Takabur ada pada dia ni tuan-tuan dan puan-puan. Takabur ni kita sebut dah minggu lepas tak? 2 minggu lepas. Artinya pakaian Allah Subhanahu Wa Taala, selendang Allah Subhanahu Wa Taala jangan kita pakai. Kalau kita pakai nanti boleh jadi kufur, seperti yang berlaku kepada iblis. Aba, dia enggan. Wastakbara, takabur, dia membesar diri. Wa kana minal kafirin, jadi dia orang kafir. Jadi kafir dia. Pasal apa? Pakai pakaian Allah Subhanahu Wa Taala, artinya nak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Batrul haq wa ghamtun nas. Takabur ni apa dia? Kita ulang sekali lagi. Ghamtun nas. Batrul haq ni artinya tolak kebenaran dan memandang rendah kepada orang lain. Ini tuan-tuan dan puan-puan, itu dia takabur. Jadinya hak ni penting sekali kita belajar tasawuf ni, ya. Dan riak, menunjuk-nunjuk buat kerana orang, ya. Buat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik kecil ni, dia panggil syirik kecil ni, dosa besar ni. Kalau kitab-kitab dosa-dosa besar, selepas syirik akbar yang keluar daripada millah kekal dalam neraka tu, dia akan letak di bawah dia tu asyirkul asghar. Maksudnya syirik kecil, tak keluar daripada millah, tak keluar daripada Islam, tapi amalan-amalan dah menjadi debu-debu yang berterbangan, haba'an mansura. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Ini yang disebut ibu-ibu dia yang besar-besar. Dan akan menghiasinya, ya. Tadi dia panggil takhalli, proses yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Takhalli maksudnya mengosongkan, buang hak keji-keji. Ni akan menghiasinya, maksud apa? Tahalli. Dengan tahap yang kedua, dengan segala kelakuan yang dipuji, seperti sabar dan merendah diri. Tawaduk lawan kepada mana? Lawan kepada takabur. Takabur besar diri, tawaduk merendah diri. Tidak hina orang yang merendah diri itu, ular yang menyusuk akar tidak akan hilang bisanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat darjat orang yang merendah diri ini, dan akan merendahkan darjat, menghina orang yang takabur. Kerana beberapa perkara. Pertama, kerana firman Allah Ta'ala, ya, kerana beberapa perkara. Kenapa kita kena pentingkan hati kita ini, jiwa kita ini, ataupun jantung kita itu? Ya, kerana beberapa perkara. Yang pertama, apa sebabnya? Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu, maksudnya dalam hati kamu. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, kadang-kadang bersarang dengan sifat-sifat mazmumah, ada dengki, ada hasad, ada dendam, ada macam-macam lagi yang ada dalam hati kita itu. Sakit jiwa kita, sakit hati kita, ya? Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kalau kita tak buang dengan cara berubat, belajar tasawuf, buat ibadat, bermujahadah, maka dia akan terus berada dalam hati kita, dan hati kita kotor, maksudnya jiwa kita kotor, roh kita kotor, roh kita sakit,
Ilmu tak masuk, nasihat tak masuk, susah nak buat perubahan, susah nak beribadat, tidak dapat kemanusiaan dalam iman. Lalu jauh, hati akan jadi keras. Hati akan jadi sakit. Akhir-akhir sekali hati akan mati. Maksudnya tertutup terus daripada kebenaran. Ni kita bimbang tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita kena ubat. Tapi zaman-zaman sekarang ni, orang tak berapa nak berubat hak yang mana? Hak dalam. Dia nak berubah hak luar. Nak bagi cantik hak luar. Q putih. 400 gram, RM198. Boleh beli. Dalam masa 7 hari. 45% kulit anda akan berubah. Tu dia. 10 kali lebih berkesan daripada suntikan botok. Pakat-pakat beli weh. Riuh sekali Q putih. Hak jerawatnya, hak kulit tak sekatanya, hak kulit berminyaknya, kecantikan dari dalam, putih dari dalam. Hak tu saja hak ni. Hak dalam ni. Hak hitam tak apa, orang tak nampak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Ni masalahnya kita. Ya tak? Selalu juga kita sebut, orang dia tidak bunuh orang kerana dia sakit jerawat, sakit zahir. Orang dia tidak bunuh orang kerana dia sakit kencing manis. Orang tak bunuh orang kerana dia sakit jantung. Tak ada kes itu. Maksudnya sakit jantung hak yang jasmani. Orang yang bunuh orang ni sakit jantung hak rohani. Sakit hatinya, dendam, hasad, dengki, tamak, haloba, cinta dunia. Hak ni hak bunuh orang ni. Artinya apa tuan-tuan dan puan-puan? Hak dalam ni hak lebih. Hak dalam ni hak lebih. Tapi berapa ramai yang berusaha untuk bagi sihat, bagi makan, kalau sakit bagi ubat. Berapa ramai? Ya? Di rumah kita semua ada. Betul tak? Dapur untuk bagi makan jasmani. Semua ada dapur. Tapi bilik sembahyang ke, bilik baca ke, tak ada tak? Misalnya, hak nak bagi makan rohani ni. Okeylah, kalau tak ada yang itu pun tak apa. Mari ke masjid. Mari ke kuliah-kuliah, mari ke ceramah-ceramah ilmu, majlis-majlis ilmu untuk kita beri makan rohani ni. Kalau masjid ini ada buat majlis qiyamul lail, mari pakat ramai-ramai. Majlis tadarus, mari pakat ramai-ramai. Pasal apa? Bagi roh kita ni sihat. Bagi roh kita ni gemuk. Tapi begitulah kita. Itu saya belebeng anak-anak murid. Tak beli buku. Awak ni kalau awak bawa berapa ringgit bawa ke sekolah. Tak ada alasan nak bagi buku log ni. Ustaz suruh beli buku log besar tebal ni, tebal sikit, boleh tahan 3 tahun. Darjah 4 pakai hak tu, darjah 3, darjah 5 pakai hak tu, darjah 6 pun pakai hak tu. Bayar RM5 je, tahan 3 tahun. Awak tak ada duit ustaz. Awak berapa ringgit bawa ke sekolah? RM2, RM3 bawa. Dah RM2, RM3 kata, makan-makan keluar balik jadi najis. Ni tahan 3 tahun ni. Untuk ilmu, untuk roh, untuk rohani. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa? Yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka itu suka sangat, yang ni manusia ini suka sangat dengan yang segera-segera, masuk segera ni dunia, dan meninggalkan hari yang berat. Hari yang berat itu akhirat, di belakang mereka. Kita sikitlah punya kempen. Hafallah bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab, nanti mudah nak masuk syurga. Dalam syurga nanti cakap Arab. Mudah nak masuk syurga, bukan jamin syurga pasal Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab, kitab-kitab muktabar ditulis dalam bahasa Arab. Maka kalau kita menguasai bahasa Arab, kita faham agama. Bila kita faham agama, kita amal. Lepas kita amal, kita ikhlas, insya-Allah masuk syurga. Itu maksud saya. Ya. Buat tak tahu je. Tapi hari ini saya bawa gula-gula ke? Siapa yang hafal, sebutir gula-gula. Tengok respon. Siapa yang duduk diam-diam, sebutir gula-gula. Senyap satu kelas. Duduk macam menganting. Duduk macam menganting. Nak dapat ke sebutir gula-gula je Cikgu Haji. Pasal apa? Nampak walaupun gula-gula. Nampak. Ini dia panggil yuhibbunal ajilah ni. Tapi harian ni, syurga, neraka, lambat lagi. Ini yang kita nak sedarkan.
masyarakat kita. Kalau sedar hak ni, insya-Allah masyarakat kita akan jadi baik, akan jadi harmoni, akan jadi damai. Kenapa? Hatinya baik. Segala-galanya daripada hati, daripada dalam. Kita hak tu kurang sikit, pincanglah pendidikan kita, tarbiyah kita pincang. Kenapa? Yang nak dibangun ialah tubuh badan fizikal yang bakal menjadi makanan ulat ini yang akan hancur. Ya? Yang nak dibangun ialah kayu, batu, besi dan sebagainya. Hak dalam tu. Itu dan tuan-tuan dan puan-puan. Dia sebenarnya hak tu syarah hak bawah ni. Lepas tu kita syarah dah. Pasal apa? Pentingnya menjaga hati ni. Dan yang kedua, tadi kerana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ni yang kedua kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Tengok tiga di bawah tuan-tuan dan puan-puan, rawahu Muslim wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Baik. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada segala rupa kamu. Allah SWT tak tengok sebenarnya muka kita ni. Hak ni hitam, hak ni comel, hak itu putih. Allah tak tengok. Kulit kita. Hak ni mata sepek, hak tu mata bulat, hidung mancung, hak ini hidung pesek. Tak ada. Allah SWT tak tengok hak itu. Wa absyarikum, dan segala badan kamu. Absyar ni daripada basyarah ni. Apa itu? Kulit. Maksudnya kepada bentuk tubuh badan kita Allah SWT tak tengok. Bangsa kita pun Allah SWT tak tengok. Ya? Dan hanya senya menilik ia kepada segala jantung kamu. Maksudnya kepada hati kamu. Maka jantung itu tempat telik Allah. Maksudnya Allah perhati hati kita. Ada yang pertama ada Islam tak? Yang kedua ada iman tak? Yang ketiga ada takwa tak? Maksudnya kalau ada ketiga-tiga ini, disimpulkan apa? Kita sebut ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini bermula dari hati, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada hati. Tangan ini tak bergerak mukul orang kalau hati dia baik. Tangan yang mukul orang ni hatinya jahat. Ada hasad, ada dengki, ada dendam. Baik. Maka di situ Allah SWT tengok. Baik. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita. Amboi, kalau muka ya. Yang ia tempat telik manusia. Manusia nak tengok muka lah. Habis anak-anak kita hak gelap tu, hak gelap-gelap sikit kulitnya, jadi rendah diri. Inferiority complex. Pasal apa? Duk canang sokmo-sokmo ni. Dalam TV, iklan, dalam majalah, dalam apa juga, dalam radio. Putih cantik, putih cantik, putih cantik. Hak mana yang gelap-gelap sikit tu jadi rendah diri. Pasal apa? Masyarakat kita hidup dalam 3K. Apa dia? Kemewahan, keseronokan dan kecantikan. Kondo, kad kredit dengan kereta. Tambahlah sikit tu. 6K. Habis. Pakat-pakat semua nak buah bedak lah, nak buah apa semualah. Akhir-akhir sekali rambut kita yang hitam itu diwarnakan dengan warna perang, nak tiru orang putih. Konon cantik sangat, blonde, blondie. Blondes. Dah gaya aboriginal. Aborigin ni apa ni? Orang asli Australia. Kulit kita sawo matang. Kalau rambut gitu, jadi tak comel, tak kena. Tapi nak tiru, nak cantik, nak comel. Iaitu yang hidung pesek, berapa kali bedah, lama-lama tanggai hidung dia.
Pasal pakai topeng, tangga berapa kali? Tangga. Pasal apa? Tak puas hati. Hidung pesek macam buah jambu, kata dia. Nak mancung, boleh sangkut baju hujan. Maka tangga hidung. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Manusia itu suka yang segera-segera, suka yang dunia, tinggalkan hari yang berat di belakang. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takrim majlis kita. Mana ada pertanyaan ke ustaz ni? Lama tak dengar pertanyaan ustaz ni. Ya?